Metropolitan Kuala Lumpur indah memukau pandangan. Cahaya neon, ibu kota ini lambang kemegahan Malaysia yang permai dan makmur. Hari ini, Kuala Lumpur mempunyai 1.9 juta penduduk dan angkanya diramal mencecah 2.25 juta menjelang 2040. Di sebalik pembangunan memajukan negara dan usaha menambah populasi penduduk, jangan dilupakan penghuni di lorong gelap yang sempit dan berpotensi meragut nyawa manusia. Makhluk cilik pembawa bakteria berbahaya. Saat tenggelamnya senja dan manusia berehat di rumah, jutaan tikus mula keluar mencari makanan. Hakikatnya, di mana terdapat penempatan manusia, di situ juga bertamadun Maharaja bawah tanah ini yang membina sarang dan membiak setiap hari. Tikus mempunyai potensi pembiakan yang tinggi. Seekor tikus jantan mencapai kematangan seksual seawal usia 6 hingga 10 minggu dan 8 ke 12 minggu bagi tikus betina. Tempoh bunting tikus pula antara 21 hingga 23 hari dan berupaya melahirkan antara 8 hingga 18 ekor anak. Sebagai gambaran, 9 ekor anak tikus boleh membiak menjadi 270 ekor dalam masa 30 minggu dan 11,000 dalam tempoh setahun. Manusia boleh mendapat penyakit daripada tikus kerana ia adalah perumah kepada pelbagai jenis penyakit dan hidup berdekatan penempatan manusia. Tikus juga berpotensi mencemari sumber makanan serta persekitaran kediaman dengan air kencing serta najis dan kutu haiwan berkenaan. Apa bahayanya kencing tikus? Kencing tikus ini berpotensi untuk mengandungi sejenis bakteria yang dinamakan Leptospira species. Secara spesifiknya, Leptospira yang berasal daripada tikus adalah Leptospira icterohemorrhagia, di mana Leptospira ini datang daripada ginjal tikus dan keluar bersama air kencing tikus. Jadi apabila tikus kencing, ianya berpotensi untuk mencemari sumber makanan manusia dan juga sumber air manusia. Selain daripada itu, ianya juga berpotensi untuk mencemari kawasan, saya bagi contoh, kawasan rekreasi air seperti hutan lipo dan juga kawasan-kawasan air terjun. Contoh penyakit yang diakibatkan jangkitan secara langsung kepada manusia. Penyakit jenis ini dinamakan penyakit-penyakit zoonotik yang berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kebersihan rumah dan kawasan persekitaran perlu diambil berat. Bimbang akibat kecuaian, makhluk bawah tanah ini akan menyebarkan penyakit. Amir Hamzah Abu Hassan antara mereka yang tegas dalam aspek kebersihan tempat tinggal. Tanah di kawasan rumah ditukar menjadi kebun mini. Selain ruang riadah, bapa kepada 4 cahaya mata ini menjadikan tanah sebagai terapi diri. Kehijauan biarpun sedikit cukup mendamaikan jiwa. Namun terpaksa berperang dengan jiran bawah tanah yang bergerak di dalam lorong rahsia. Bila ada aktiviti perniagaan bersebelahan, kita menghadapi masalah ancaman tikus yang pada kita amat membahayakan anak-anak, terutama bila ramai anak-anak datang latihan. Sumber makanan ada, jadi tikus membiak. Jadi di sebelah kawasan latihan ni ada restoran. Jadi tikus tu setiap malam kita nampak dia
bergerak ke longkang sebab sumber makanan tu ada lah. Jadi oleh kerana kawasan restoran tu dia konkrit dan juga premik, jadi sarang-sarang tikus semua di kawasan sebelah sini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti di sini kerap terhenti seketika demi mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum ini, pihak berkuasa tempatan ataupun PBT pelbagai tempat aktif menunjukkan program seperti satu tikus RM1 di mana orang ramai boleh menangkap tikus dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa tempatan untuk membasminya. Tapi disebabkan ancaman COVID-19 yang belum lagi berakhir, program seperti itu telah pun dihentikan. Dan tinjauan saya di sini mendapati bahawa orang ramailah ataupun masyarakat yang penting untuk menjaga kebersihan di kawasan mereka. Sebagai contoh, Encik Amir Hamzah ini mengambil inisiatif untuk menjaga kawasan ini yang mana letakkan simen dan juga diberikan kebersihan yang total di kawasan ini untuk menjaga tikus daripada terus membiak. Sebagai sumbangan kepada penduduk setempat dalam membasmi tikus, jurutera berusia 55 tahun ini menggunakan bahan makanan yang diletakkan racun tikus dan ditempatkan di beberapa lubang yang menjadi tempat tikus bersarang. Ramuan bahan-bahan kimia inilah yang menentukan kadar kekuatan atau keberkesanan sesuatu racun. Kita telah pun melaksanakan pembinaan longkang sepanjang sempadan bagi mengelakkan banyak sarang-sarang tikus, dan kita juga telah melaksanakan kerja meletakkan racun tikus setiap bulan bagi membasmi pembiakan tikus. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan ni nampak keberkesanannya dan tikus ni pun dah mula kuranglah. Sekarang ni kita dah buat macam ni, setiap jarak dalam 10 meter kita ada sump. Jadi kalau tikus tu sangkut, dia akan sangkut sini lah. Kat sini kita ambil dah racun, tutup. Kalau tak ada korek lagi, mana lubang tu dah tak aktif. Okey. Tikus akan mati, namun bilangan yang tersembunyi akan terus mencipta ancaman jika tiada langkah pencegahan diambil. Terdapat pelbagai jenis tikus. Namun, spesies yang manakah yang paling berbahaya dan berkait rapat dengan situasi di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur? Tikus Norway adalah spesies yang paling banyak ditemui di kawasan kediaman dan pasar. Ia juga dikenali sebagai tikus mondok. Saya kini berada di unit kawalan PES di BKL untuk menyertai pasukan mereka dalam operasi tangkapan tikus di Pasar Pudu pada malam ini. Dan suasana pada hari ini dengan peningkatan suhu sehingga 2 darjah Celsius memberikan impak buruk kepada dunia, yang mana pakar telah pun meramalkan bahawa akan berlaku peningkatan populasi tikus sebanyak 10 kali ganda. Bobby Corrigan, seorang pakar tikus dari Cornell University Amerika Syarikat, menjelaskan seekor tikus bunting mampu berkembang kepada 15,000 hingga 18,000 ekor dalam tempoh setahun. Bayangkan, jumlah itu meningkat 10 kali ganda. Kalau kita dah berjaya mengurangkan tikus di satu-satu kawasan tersebut, dia berkurang sekejap. Tetapi dalam tempoh 2-3 bulan nanti, jumlah dia akan naik balik. Dia macam ada sesuatu sense tau. Maknanya tikus-tikus dari kawasan lain mungkin bergerak mengikut terowong tu dan pergi ke kawasan yang dah kurang saingan dia, dan dia akan cuba monopoli di kawasan baru. Jadi tikus tu akan bertambah semula. Satu, bertambah semula sebab dia tahu dah ada kurang kawasan tersebut dengan tikus-tikus lain, maknanya saingan dah kurang. Lagi satu, dengan banyaknya makanan yang ada di situ, menjamin lagi dia kata okey, boleh survive dekat tempat tu, maka dia jadi banyak balik. Operasi membasmi tikus adalah proses berterusan oleh unit kawalan PES Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di DBKL, kami menggunakan lebih kurang 6 jenis racun tikus lah.
yang berbeza-beza. Setiap racun ni ada serbuk, ada yang dalam bentuk makanan, daging. Kita gunakan racun yang jenis pelbagai ni sebab kita nak mengelakkan resisten lah. Maksudnya bila kami buat kawalan di lapangan, kita tak nak bila dia terumpan dengan racun yang kami letakkan tu menyebabkan dia tak mati ataupun tidak memberi kesan kepada tikus-tikus inilah. Jadi kami mengambil inisiatif mempelbagaikan jenis racun dan racun-racun ini tidak mudah didapati kerana kita import khas lah. Kita ada letakkan AI yang spesifik untuk pembelian racun tersebut. So malam ni kita akan bawa 2 jenis racun. Kita akan buat kawalan racun luar dan dalam dan selebihnya akan memasang perangkap. So harap malam ni kita dapat tangkap bilangan tikus yang banyak lah, insyaAllah. Ketika tempoh perintah kawalan pergerakan, operasi terhad kepada seminggu sekali di kawasan terpilih seperti Pasar Awam. Malam ini, operasi diketuai Azli Shah Muhammad Anwar bersama 4 penguat kuasa kesihatan dan 10 pembantu terlatih bersiap sedia memburu makhluk cilik yang bermaharajalela di Pasar Pudu. Okey, saya dah pun sampai ke Pasar Pudu malam ini bersama dengan penguat kuasa kesihatan di BKL bersama dengan petugas-petugas lebih 10 orang semuanya. Dan malam ini 2 kaedah akan digunakan iaitu meracun luar dan dalam dan juga menggunakan perangkap yang juga akan diletakkan di kawasan luar dan kawasan dalam Pasar Pudu ini. So, kita ada lebih kurang 20 perangkap yang kita akan gunakan malam ini. Bagi yang menggunakan respirator, anda hendaklah membawa racun. Lazimnya, operasi tikus di kawasan pasar akan menggunakan kira-kira 10 kg racun EBO. 1 kg racun dalam bentuk cube pelbagai warna mampu membunuh sekitar 20 hingga 30 ekor tikus. Helmi Muhammad Zain antara pembantu awam yang menyertai misi ini sekalipun berdepan pelbagai cabaran. Sudah 20 tahun, pemuda kelahiran Lumut Perak ini menyertai gerak operasi penangkapan tikus. Namun baginya, alhabisa tegal biasa. Daripada mula sampai sekarang, saya tak pernah lah rasa jijik pun. Cuma kalau pada pandangan orang lain, mungkin kerja saya ni kotor sikit lah. Pada saya tak ada masalah pun. Saya akan pakai pakaian yang sepatutnya lah. Sebab dia punya sisa-sisa air kencing dia tu kan bahaya. Sebelum balik rumah sampai ke pejabat dulu, saya akan cuci kaki tangan semua dengan sabun. Kalau saya balik, saya terus ke masuk bilik air. Saya akan cuci pakaian. Maknanya rendam dengan sabun lah, bilas dengan sabun. Berusia lebih 60 tahun, Pasar Pudu dipenuhi tikus. Dan menurut petugas yang berpengalaman, suasana ini tidak pernah berubah. Dalam masa seminit saya nampak lebih daripada 20 ekor tikus yang melintasi kawasan sini. Tengok tu. Itu dah boleh nampak memang. Di kawasan lantai ni memang sepenuhnya tikus. Jadi bayangkanlah ya, amat penting penjagaan kesihatan sebab ia membawa mudarat kepada orang ramai dan ini terbibangi juga menjejaskan kesihatan mereka yang masuk ke kawasan ini. Lantai pasar ini sentiasa dipenuhi tikus yang aktif pada waktu malam mencari makanan dan bagaikan tidak gentar dengan kehadiran manusia. Umpan seperti isi kelapa pantas menarik perhatian tikus-tikus yang ada di sini. Saya dah gunakan macam-macam jenis. Ada juga pernah guna keledek, sengkuang, pernah juga ikan masin, macam-macam jugalah. Pernah guna apple pun pernah guna. Tapi yang kelapa ni nombor 1 lah. Maknanya mudah untuk dapat. Memandangkan perintah kawalan pergerakan masih dikuatkuasakan, operasi malam ini ditamatkan lebih awal. Justru itu, jumlah tikus yang ditangkap tidak sebanyak operasi sebelumnya. Namun, racun yang diletakkan di beberapa sudut pasar
terutama lubang tikus, mampu membunuh lebih banyak makhluk pembawa bakteria ini. Kesan aktiviti meracun yang dilakukan, dalam beberapa hari lagi, baki tikus lazimnya akan bergelimpangan. Selepas aktiviti dijalankan pada malam ini, terutama kawalan meracun, kita akan datang semula ke pasar ini selepas 3 hari untuk membuat kutipan bangkai lah, bangkai yang mati bergelimpangan. Sekiranya tidak dikemaskan oleh pekerja-pekerja pembersihan, pihak kami akan mengutip dan membawa pulang untuk dilupuskan. Dalam kaedah kawalan tikus ni, pekerja awam adalah satu aset utamalah jabatan, di mana mereka yang akan turun ke lapangan untuk melaksanakan kerja-kerja kawalan tikus. Mereka yang setiap hari akan berhadapan dengan kekotoran, racun-racun yang mereka gunakan, mereka cukup terdedah lah. Pelbagai usaha dilakukan pihak berwajib bagi memerangi tikus. Namun, kesedaran dan kerjasama awam melalui kefahaman dan pencarian ilmu adalah kunci kejayaan membasmi tikus demi keselamatan dan kesihatan. Agar Maharaja bawah tanah ini tidak terus mencemar alam dan meragut nyawa.